Pernah tak kita terfikir bagaimanakah Islam sampai kepada kita? Siapakah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia sebagai perantara untuk menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah ciri-ciri yang ada pada seorang yang mengutuskan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk tajuk pada hari ini, kita akan rungkaikan tajuk yang ke-12, iaitu beriman kepada Rasul, bahagian yang pertama. Hari ini kita akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Rasul, apakah pengertian Nabi dan Rasul, apakah sifat bagi seorang Rasul, apakah hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Rasul? Ia bermaksud meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia dan meyakini pengutusan 25 orang rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Jadi di sini kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan para nabi dan rasul kepada manusia dan meyakini pengutusan 25 orang rasul yang telah disebut dalam Al-Quran. Jadi ini adalah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Rasul. Perkara ini seiring dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang bermaksud Rasulullah telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Dan juga orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Katanya, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Perkara yang sama juga sebagaimana yang ada dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bermaksud bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman qadar Allah terhadap perkara yang baik dan buruk. Jadi dalil daripada Al-Quran dan hadis ini jelas menunjukkan kewajipan kita sebagai seorang Muslim untuk percaya dan beriman kepada bukan setakat Rasulullah SAW, tetapi juga kepada rasul-rasul yang ada sebelum Nabi SAW. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan Nabi dan apakah yang dimaksudkan dengan Rasul? Nabi ialah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Manakala seorang Rasul pula ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintah untuk menyampaikannya kepada umat. Jadi perbezaan di sini pelajar boleh lihat, tidak diperintahkan dan diperintah. Inilah beza di antara Nabi dan Rasul. Rasul mempunyai tanggungjawab khusus untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan diterima. Pernah tak kita terfikir dari manakah dapatnya 25 orang Rasul? Jadi 25 orang Rasul tersebut adalah nama-nama yang ada di dalam Al-Quran.
Namun begitu, adakah hanya 25 orang Rasul sahaja yang wujud? Terdapat banyak lagi sebenarnya Rasul dan Nabi yang wujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang bermaksud, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, berapa banyakkah para Nabi? Rasulullah SAW bersabda, 124,000 orang. Saya bertanya lagi, berapa orang Rasul dalam kalangan mereka? Rasulullah SAW bersabda, 313 orang Rasul. Jadi ini adalah jumlah Rasul dan jumlah Nabi yang ada. Seorang Nabi tidak semestinya seorang Rasul, tetapi seorang Rasul pastinya seorang Nabi. Manakala sifat bagi Rasul, yang pertama sifat wajib, yang mana sifat ini perlu ada dan wajib ada bagi seorang Rasul. Sekiranya dia menyalahi salah satu daripada 4 sifat ini, maka tidak boleh digelar sebagai seorang Rasul. Manakala sifat mustahil ialah sifat yang tidak sepatutnya ada pada seorang Rasul. Manakala sifat harus pula ialah sifat yang boleh ada kepada seorang Rasul. Kerana Rasul ialah seorang manusia, maka harus bagi para Rasul memiliki sifat manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan mereka, seperti makan, minum, tidur, berkahwin, suka duka, sihat, letih dan sakit. Ini menunjukkan Nabi ini seorang manusia, bukanlah seorang malaikat yang tidak ada rasa sakit, yang tidak ada perasaan sedih dan sebagainya. Manakala sifat wajib, yang pertama ialah siddiq, iaitu para Rasul bersifat benar dalam percakapan dan perbuatan, berlawanan dengan sikap kazib, iaitu berbohong sama ada dalam percakapan atau perbuatan. Yang kedua adalah sifat amanah, iaitu para Rasul bersifat amanah, jujur serta terpelihara daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berbeza dengan sikap khianat, iaitu melakukan larangan Allah SWT. Manakala tabligh ialah sifat menyampaikan semua ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada mereka. Manakala kitman iaitu menyembunyikan wahyu walaupun sedikit. Manakala fatanah ialah sifat bijaksana semasa berdakwah dan memberikan keterangan dan hujah. Manakala baladah ialah bodoh. Jadi ini adalah sifat wajib, sifat yang perlu ada, yang wajib ada bagi seorang Rasul. Manakala berlawanan dengan sifat wajib ada ialah sifat yang mustahil ada pada seorang Rasul, ialah sifat kazib, sifat khianat, sifat kitman dan sifat baladah. Jadi hikmah kenapa Rasulullah SAW ini hadir ataupun datang dalam kalangan manusia sejajar apa yang difirmankan oleh Allah SWT, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh ikutan yang baik buat kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, serta yang banyak mengingati Allah SWT. Oleh itu, antara hikmah yang pertama yang dapat kita ambil daripada pengutusan Rasul daripada kalangan manusia, yang pertama, Rasul dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna, kerana Rasul lebih mengetahui keperluan manusia. Manusia tidak boleh menolak dengan alasan di luar kemampuan mereka. Sebagai contohnya, Nabi solat tahajud. Maka kita juga sebagai seorang manusia boleh jadikan Nabi ini sebagai teladan, ikutan. Kerana Nabi manusia. Jika kita kata penat, maka Nabi juga manusia yang boleh merasa penat. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih menjadi khalifah di bumi berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana kita ketahui, dalam dunia ini bukan kita sahaja yang ada di muka bumi, ada lagi makhluk lain, tetapi dalam banyak-banyak makhluk yang ada, manusia dipilih untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang ketiga, manusia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila dapat membuktikan kerasulannya dengan mukjizat. Jadi, bila mana seorang manusia
diangkat menjadi rasul dan ada mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada rasul, maka para manusia lebih mudah untuk mengikut ajaran rasul tersebut. Yang keempat, menjadi ujian kepada manusia sama ada mengakui kebenaran Rasulullah SAW yang diutuskan kepada mereka ataupun dustakannya. Jadi itu antara hikmah-hikmah kenapa Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Dan kami tidak mengutuskan para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan orang yang pastinya makan dan minum serta berjalan di pasar-pasar. Menunjukkan bahawasanya Allah SWT bukan setakat memilih Rasulullah SAW dalam kalangan manusia, tetapi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad SAW juga ialah dalam kalangan manusia. Oleh itu dapat kita fahami Rasul ini ialah juga manusia yang mempunyai sifat-sifat seperti manusia, tetapi mereka telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberi petunjuk kepada kita. Oleh itu para pelajar, kita dapat simpulkan pelajaran kita di bahagian yang pertama ini, pengurusan beriman kepada Rasul adalah satu kewajipan bagi seorang Muslim, dan Rasul itu adalah mereka yang telah dipilih dalam kalangan manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ini sebagai manusia tidak ada alasan untuk tidak dapat mengikut jejak langkah Nabi SAW kerana mereka juga adalah manusia.